Pertama sekali, dalam jangka masa tempoh yang terdekat ini kita kena ingat balik sejarah. Dan kita perlu belajar daripada sejarah ni supaya kita boleh susun masa depan bangsa agama di negara kita ini supaya selamat selepas daripada kita terpaksa kena terima syarat-syarat yang diletakkan oleh orang putih bagi diberikan kemerdekaan kepada kita. Amba pernah pergi ke negara Kuwait, masuk parlimen dia. Amba tengok ahli-ahli parlimen dia duk asak Perdana Menteri supaya letak jawatan. Habis sidang parlimen dia tu, amba tanya ahli parlimen dia, apa nak suruh Perdana Menteri letak jawatan? Dia kata Perdana Menteri ni mula bawa masuk pelabur-pelabur asing, projek-projek mega. Dan bukan sahaja projek diberikan kepada orang asing, kerja-kerja profesional untuk pelaksanaan projek-projek itu pun didominasi oleh orang Korea dan juga Cina. Menyebabkan orang Kuwait sendiri tak banyak dapat peluang pekerjaan. Dia baloh minta Perdana Menteri letak jawatan. Hak bawa amba masa tu amba pergi dengan rombongan speaker. Rombongan kerajaan. Dia bagi seorang driver tu orang negara Mesir. Amba tanya dia berapa tahun dah duduk di Kuwait ni. Dia kata duduk di Kuwait ni 48 tahun. Dia muda-muda lagi. 48 tahun. Dia orang Mesir, orang Arab juga. Orang Islam duduk di Mesir, duduk di Kuwait 48 tahun dia asal Kuwait. Amba kata ada kerakyatan Kuwait tak? Dia kata tak ada. Siapa keluar ni pun dia masih lagi pakai visa sebagai pekerja. Amba kata betuahnya negara Kuwait. Nak banding dengan negara amba sendiri. Kerana negara kita ni bila mari orang asing sebelum daripada merdeka, dia nak tinggal negara kita orang putih ni, dia syarat kena bagi kerakyatan kepada orang hak bukan bumi putera. Menyebabkan kita terpaksa bersaing dengan mereka dari sudut ekonomi. Selepas 60 tahun lebih kita merdeka, maka ekonomi kita orang Melayu khususnya yang bumi putera ni jauh ketinggalan belakang berbanding dengan mereka yang diberi kerakyatan apa yang disebut sebagai jus suli. Tapi negara-negara seperti Kuwait, negara Arab ni dia tak bagi. Mari siapa pun duduk selama mana pun tidak akan dapat kerakyatan. Tak usah kata hak bukan Islam. Hak Islam sendiri pun dia tak bagi. Untuk jaganya ketulinan warga negara dia ni. Supaya kalau dia bersaing dengan warga asing, dia hanya bersaing dari sudut ekonomi semata-mata. Mungkin dia ketinggalan, mungkin dapat peluang kerja tu banyak untuk warga asing supaya cerita ahli parlimen dia marah supaya Perdana Menteri dia tak jawatan. Tapi sekali-kali orang asing tidak boleh menguasai, mendominasi politik dan pemerintahan dalam negara tersebut. Kita di Malaysia jadi lagu mana lah ni adik kakak? Ekonomi 80% dikuasai oleh mereka. Amba tak saya sebut dan mau PHS sendiri lah. Nanti orang kata resi pula. Dikuasai oleh mereka. Tiba-tiba dalam suasana politik yang ekonomi ini selepas kita merdeka lama dikuasai oleh orang-orang hak bukan bumi putera, sekarang ni pula dengan ketidakcerdikannya pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan menyebabkan mereka membiarkan yang bukan bumi putera ni mendominasi kita dari sudut politik. Tadi Datuk Tan Sri Anwar Musa sebut, bapa kita kena tolak buat-buat ni. Terutama DAP. Kita kena tolak DAP walaupun dia mari nyama sementar. Dia duduk dengan kita mula dia nyama. Tapi bila mana kita nak bawa 355 pergi ke parlimen, dialah orang yang paling dulu menentang. Termasuklah Wok Yik dia dalam Pakatan Harapan dalam PKR. Sehingga dia ukur kita. Kalau bawa juga, maka Pakatan Rakyat akan pecah. Pimpinan kita kata, pecah ke pecah gila.
Tegah. Bukan supaya UMNO learning. Tak ada di AP minta tu. Mak Masalah kata, ahli-ahli UMNO kena pakai undi di AP belakang. Bapa kita kena tolak di AP? Kerana dasar dia. Tuan-tuan boleh buka learning pun boleh. Lepas ceramah ni pun boleh. Tengok perlembagaan DAP tanpa segang silu. Tanpa dia berasa lama ke orang pakak tengok, orang pakak marah, orang pakak tak undi. Tak. Kekas situlah. Boleh tengok dalam Google learning pun boleh tengok. Gapo dia matlamat perjuangan parti DAP dia letakkan dalam perlembagaan dia. Yang pertama, dia tulis, dia kata nak jadikan negara Malaysia ini negara demokrasi yang sosial. Makna nak jadikan negara kita ni, negara Malaysia ni negara sosialis. Sebuah ideologi yang ditolak oleh Islam. Gapo dia lagi? Nak mewujudkan sebuah negara Malaysia yang sekular. Sekular terang-terang. Yang memisahkan agama daripada pentadbiran. Agama-agama, pentadbiran. Sebagaimana yang disebut da'ma lillah wali qaisar li qaisar. Serahkan urusan agama itu kepada gereja-gereja dan urusan pentadbiran itu serah kepada pemimpin. Nak memisahkan pentadbiran daripada agama. Jadi kalau pergi ke parlimen, tak boleh kita nak bercakap tentang agama. Sedangkan di negara kita Malaysia, di antara perkara paling penting yang kita kena tahu bahawa Islam sebagai agama persekutuan. Gapo lagi agenda ditulis? Boleh tengok lah ni lalu. Untuk bagi kesamarataan kepada pelbagai agama tanpa ada halangan dan undang-undang yang mendiskriminasi. Dia nak rayak apa? Dia nak rayak kalau sekiranya kita orang Islam ni boleh berdakwah, boleh sebar agama kita, dia pun nak juga sebar agama yang diperjuangkan oleh kebanyakan daripada mereka, iaitu kebanyakan daripada pemimpin DAP ini beragama dengan agama Kristian. Lan ni tak boleh sebar agama selain Islam kepada orang Islam. Artikel 11 Pak Perlembagaan Persekutuan menyebut menghalang orang bukan Islam menyebarkan agama selain daripada Islam kepada orang Islam. Menghalang agama selain daripada Islam disebarkan kepada orang Islam. Minggu lepas hamba tanya dalam parlimen. Menteri Agama menggulung waktu tu. Hamba kata setakat ni artikel 11 kurungan Pak ni berapa kali dah kita kerajaan guna untuk mendakwa mana-mana pendakwah Kristian yang masuk ke perkampungan orang asli sehingga mereka ni boleh murtad keluar daripada Islam. Menteri Agama kata dia akan semok, dia akan jawab betul banyak mana. Sebenarnya hamba tahu dah pasal hamba biasa duduk situ. Tak pernah berlaku pendakwaan. Sedangkan kes terlalu kritikal. Banyak kapolri asli ni yang dimasuki oleh pendakwah Kristian. Sebab tu waktu kita pergi kajian, hamba buat kenyataan, hamba kita ke gubah akta di peringkat wilayah persekutuan menggunakan akta 11 Pak tu untuk menghalang sebaran agama selain daripada Islam kepada orang Islam. Gagal pokok DAP marah. Marah. Kita kata ni perlembagaan kita. Sebab apa dia marah? Sebab ini cita-cita dia. Nak menjadikan negara sekular, agama jadi bebas. Yang seterusnya ialah yang kita kena tanda molek. Dia nak bagi kesamarataan kepada hak. Tidak ada hak bumi putera dan bukan bumi putera. Bila pokok DAP sendiri tak percaya kepada matlamat DAP ni buat ke tak, maka dia tegaskan lagi dalam deklarasi setapak, mengulangi lagi untuk menghapuskan bumi putera dan bukan bumi putera. Nak bagi serupa belaka dipanggil Malaysia. Asal mu orang Malaysia, maka mu hak sama rata belaka. Ni perjuangan DAP. Parti supaya UMNO yang tegas, keras memperjuangkan Melayu.
lambang simbolik kepada UMNO ni pun kerih. Kerih ni Melayu lah. Tiba-tiba boleh kata suruh sokong DAP dalam pilihan raya. Tidak kau pelik. Jadi kita tak pelik kalau orang support Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri Anwar Musa ni umur dia 19 tahun lebih tua daripada ambo. Ambo kena panggil ayah anda ke dia ni. Orang lama dalam UMNO. Kali iri tubik darah tidak berah, dia biru. UMNO sengoti. Ambo ingat mula-mula masuk Darwin mula. Tahun 2013. Bila kita bangun nak bercakap, dialah tukar halal. Kita bangun ayat gapo dia hujung lipat. Dia ceramah sedap, hujah, ilmu ada. Kita tak skor, tak pernah sabar boleh tinggal UMNO. Kat kali setara mak sain ada alat UMNO lagi, tak ada pasal lah. Tan Sri Anwar Musa boleh tinggal UMNO. Darah cak bulan bitar dia ni. Darah cak kerih. Tiba-tiba boleh juga tinggal UMNO. Jadi kalau kita UMNO ada cawangan, ada kapung ni, tak tinggal lagi gak berat benar lah nak tunggu berapa lagi. Rosak habis dah. Boleh bagi sokongan kepada DAP. Ada kata trik ni pilihan raya negeri, Terengganu, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang ni dan dua lagi negeri lain sedap ahli UMNO pasal dia gabung apa kata harapan. Yalah lagu tu ke? Di Stiu ni baru ni Ustaz Zul menang 19,000. PKR boleh undi berapa? PKR boleh undi 2,000. Tolaklah capur ke UMNO. UMNO boleh 19,000, PKR boleh 2,000. Capur dua tu baru kurang 2,000. Kalau kata kurang, gak amo yakin orang UMNO hok duk belakang, hok duk gelak. So tentu dia terbakar pedar dengan puak-puak UMNO ni. Apabila janji no Anwar, no DAP, tiba-tiba tak ada buruk kulit pisau, Kelantan kata. Kulit pisau kita koyok tak ada buruk lagi, dia belawak dah. Dia belawak lagu mana? Dia pergi bergabung dengan Anwar, bergabung dengan DAP. Dalam pilihan raya, di antara perkara yang dinafikan sekeras-kerasnya oleh Anwar Ibrahim, bukan Anwar Musa, ialah dia tidak berpakat dengan Zahid. Dia tak berpakat dengan Zahid. Dia hina Tok Guru. Dia kata yang berbohong ialah Ustaz Hadi dengan jubah, dengan serban. Kata dia nak bergabung dengan UMNO, dia berunding dengan Zahid. Mana bukti, dia kata? Tak ada dua lekuk. Jadi hak ahli UMNO pun belawak no Anwar, no DAP. Hak ahli sana pun belawak juga kepada pengikut-pengikut dia. Jadi dua-dua penyokong Pakatan Harapan, penyokong UMNO sekarang ni, dua-dua yakin kepimpinan dia adalah kepimpinan yang berbohong, yang menipu pengundi-pengundi dalam pilihan raya. Maka dia tidak akan jadi PKR ataupun Pakatan Harapan capur UMNO bertambahnya undi bagi gabungan dua tu, tetapi dia makin berkurangan. InsyaAllah. Tuan-tuan tengoklah. Sekarang ni satu demi satu. Bukan saja tokoh-tokoh yang besar ini masuk. Kita dapat maklumat dalam mesyuarat sebelum daripada ini. Dibincangkan lepas ni UMNO ni akan tubik daripada UMNO bukan sorang-sorang. Dong satu jatuh kuasa dong, satu kawasan. Kita tunggulah insya-Allah akan berlaku gelombang kebangkitan untuk rakyat menolak kerajaan yang ada pada hari ini, terutamanya ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong tegar UMNO yang memberi undi kepercayaan kepada UMNO, penyokong-penyokong tegar PKR, Pakatan Harapan. Ya sebelum ni tak ada kerja lain. Masuk Dewan ke 1MDB senyap. Masuk Dewan, hak terakhir sebelum pilihan raya. Ada satu lagi skandal besar kata Rafizi, yang lebih besar daripada 1MDB, iaitu skandal pembelian kapal LCS. Bila mana Rafizi kata gitu, dia akan bongkarkan. Tiba-tiba dia jadi KJS senyap tupah. Senyap tupah.
Minggu lepas Syed Saddiq ini ahli parlimen MUA, wakil daripada muda, dia presiden muda. Dia bawa usul ke parlimen untuk usul tergempar bagi membahaskan tentang skandal LCS. Tiba-tiba pemuda PKR kata sepatutnya kita kena kenakan tindakan tegas kepada Syed Saddiq kerana membawa usul LCS dalam parlimen. Tengok adik kakak nak agak gapo lagi. Hak sokong PKR nak agak gapo lagi. Nak agak kata lawan rasuah. Nak agak kata bongkar skandal, tak ada dah senyap tupah. Puak kita dah asok supaya dibahaskan tentang pembelian LCS yang kalau dulu dibeli dengan harga 9 juta untuk butir kapal, 9 bilion. 9,000 juta untuk butir kapal, hak terbaru naik 11 bilion. Hak terbaru lagi naik 11.2 bilion. Tapi dia kurang jadi 5 butir kapal. Tengok. Inilah kerajaan yang ada pada hari ini yang dikatakan pandai mentadbir, pandai memerintah. Dia susu skandal LCS. Sebab apa? Sebab ada kira-kira. Kerana zaman itu siapa Menteri Pertahanan? Siapa yang terlibat? Sekarang duduk sebelah UMNO bersama dengan mereka. Ramai di kalangan yang terlibat duduk sebelah UMNO bersama dengan mereka. Menyebabkan mereka kuci mulut. Siapa ahli parlimen Jelutung, hak celupa tu pun. Bila dia bangun dalam dewan, tak ada bunyi dah MDB. Tak ada bunyi dah LCS. Senyap tupah. Jadi, gambaran yang jelas kepada kita para hadirin sekalian bahawa pilihan raya ini yang benar-benar jelas terbukti terbaik ialah gabungan Perikatan Nasional. Tadi hamba bisik dengan Tan Sri, semalam keluar berita orang cuba nak bagi rasuah ke dia di pejabat dia sebanyak 500,000 setahun kalau lulus projek tu ke dia. Keluar berita kemarin. Orang cuba nak rasuah dia, tapi orang tersebut didakwa kerana Tan Sri sendiri tolak dan report kepada SPRM. Akhirnya, kawan itu sedang berhadapan dengan pendakwaan sekarang. Terbukti waktu kita jadi kerajaan. Yang kita kata bersih dan stabil. Bukan sekadar slogan, tetapi kita buktikan melalui tindakan sewaktu kita mentadbir dan memerintah. Sebab tu para hadirin sekalian, kita jangan pelik. Kalau kita tengok ahli-ahli parlimen di EP dalam dewan, kita bakit soal apa? Soal LGBT, dia bekah bangun selalu. Hak terbaru ahli parlimen beruas. Bertanya sekali lagi kepada Perdana Menteri. Nawak lagu mana kalau sekiranya orang di Malaysia agama Islam kahwin di luar negara dengan orang yang bukan Islam? Nawak lagu mana? Inilah soalan-soalan dia. Adakah perkahwinan dia diiktiraf di Malaysia? Inilah soalan, dan dia pernah berkata pada tahun 2014, walaupun dia tarik balik dah, dia minta maaf dah. Dia kata sepatut orang Islam kena pakat hormat kalau ada orang nak murtad. Inilah ahli parlimen DAP. Bila masa berlaku perarakan Women March di Kuala Lumpur baru ni dan disertai sama oleh puak-puak LGBT, kita bangkit melawan dalam dewan. Kita kata tak sepatutnya, perlu dikenakan tindakan tegas. Bila puak-puak LGBT bawa simbol pelangi pergi berarak sekali. Bukan secara kebetulan, sebab tiap-tiap tahun kalau ada perarakan, puak LGBT ni pergi join sama dengan perarakan hari sempena hari wanita. Bakak bangun marah belakang puak-puak dia. Kena tegur kerah-kerah belakang puak kita. Akhir sekali hamba peluang, dia peluang untuk bangun, hamba kata, tak boleh nak kata bahawa perjuangan LGBT ni perjuangan untuk hak asasi manusia. Kerana perbuatan bahasa menikah, sama jatuh menikah, sama tina ni adalah melepasi batasan kehaiwanan. Lembu sama lembu, dia tak nikah, jatuh sama jatuh. Tak itu ni. Lembu sama lembu tak menikah sama tina. Tapi kalau orang ada buat, dia tak ada hak
nak mengumumkan bahawa dia memperjuangkan hak asasi manusia. Kerana perbuatan tersebut melepasi batasan kehaiwanan. Amos sebutlah dewasnya belaka. Tak ada orang berani marah. Kita kena ingat Amos sebut. Bila berlaku peristiwa Pompei yang kaum dia mengamalkan LGBT dalam negara dia, Allah Ta'ala datangkan dengan kemusnahan. Dalam Quran disebut, faja'alna 'aliyaha safilaha. Bila puak-puak kaum Nabi Lut ni tak berhenti dengan amalan homoseksual, LGBT di zaman kaum Nabi Lut, maka Allah Ta'ala awak mari dengan bala. Tuhan balik bombing. Hak atas duk bawah, hak bawah duk atas, Tuhan rembah turun, masuk dalam bombing. Siapa kalau ni? Boleh kita tengok tanda-tanda dia. Ini bala daripada Allah. Kemarin bila bahas laporan suhakam, kita diarah oleh speaker supaya jangan keluar daripada benda tu. Amba kata, amba nak kacak pasal prinsip je. Prinsip dia berapa dia? Bila berlaku benda mungkar ni, kita kena lawan, kita kena cegah. Walaupun kita tak buat benda mungkar tu. Kita kena marah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Kata Allah Ta'ala, mu kena takut kepada bala Allah yang kalau mari Allah Ta'ala tidak tuju kepada orang jahat sahaja. Kalau dia bala turun, dia kena belaka kepada orang jahat, kena belaka kepada orang baik. Kenapa? Allah Ta'ala marah juga ke orang baik, kerana dia tidak mencegah. Dengan sebab dia duduk dia tu, dia tak kata berapa, maka kemungkaran itu makin berlaku. Sebab tu para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kitalah pada malam ini yang hadir, yang sedang menonton secara live, kita yakin kepada perjuangan ini, sebagaimana Tan Sri Anwar Musa yakin kepada perjuangan ini. Kerja kita ialah memperbetulkan penyelewengan manusia. Sama ada dari sudut pentadbiran, sama ada dari sudut apa sekalipun, kerja kita sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala, may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila berlaku penyelewengan terhadap agama kamu, maka Allah Ta'ala akan kirimkan dengan satu puak, satu kumpulan yang kerja mereka memperbetulkan penyelewengan tersebut. Mereka kasih sama mereka dan mereka dikasihi. Mereka berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak takut kepada celaan mulut daripada orang-orang yang mencela. Mengapa mereka ada kelebihan seperti ini? Kata Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kelebihan untuk berada pada saf perjuangan Islam ini, istiqamah bersama dengan saf perjuangan Islam ini, kelebihan itu Allah yang campakkan ke dalam diri kita. Bukan semua orang dapat. Sebab tu ada orang yang masuk PAH dah, ada orang hak dak lagi, ada orang hak mari dengar jauh-jauh, ada orang lepas ni nak isi borang. Setiap bulan kita bermesyuarat di PAH Pusat tu, tak kurang daripada ribuan borang-borang penyertaan keahlian yang kita luluskan. Artis ada. Kita tengok tapih, luluh. Termasuk yang terakhir baru ni pada 10 hari bulan 6, Tan Sri Anwar Musa dan beberapa orang yang juga merupakan selebriti dan orang pempengaruh yang bersama-sama dengan PAS, alhamdulillah. Jadi saya menyuruh kepada orang rakyat daripada negeri Terengganu ni, orang Setiu khususnya, orang Jambi ni lagi khususnya, untuk sama-sama kita mengekalkan dan mempertahankan kerajaan yang ada di Terengganu ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, mudah-mudahan Allah memberkati negeri ini. Dengan itu hamba sudahi dengan lafaz aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.